4 pergi kedua. 2 pergi ketiga. 4 pergi tiga. Right? 3 sini tak ada 3 langsung. Maksudnya kalau tak ada maksudnya kekal 3 seorang dia saja. 3 di sini kekal ketiga, tapi 3 di sini pergi ke 1. Sini tak ada 1. Maksudnya 1 tak berubah. Mungkin 1 pergi kedua. Tutuplah sudah dapat simbol silat. So ini dia kita tak bercantum tu. Dia seorang dia. Satu kita tu 4 simbol tu ataupun tak ada pertigaan simbol dengan umpamanya ini dengan ini pertigaan simbol. Okay? Nah, selanjutnya kita perkenalkan konsep transposisi. Transposisi. So, let me recap. Pilihan tu tak lain tak bukan adalah fungsi satu-satu keseluruhan saja. Dia ada perwakilan matriks tu, alright? Dan juga dia ada perwakilan kita, alright? Nah, transposisi ialah kita panjang itu saja. Sebarang kita yang panjang dia 2, kita panggil transposisi. Panjang 2, kita 2 lah. Yaitu kita 2. 2 elemen. Kita tu ada 2 elemen saja. Okay, kita panggil transposisi. Right, apa istimewa transposisi? Ia terletak dalam transposisi. usulan ni. Okay, saya baca usulan ni, kamu boleh semak dalam nota Judson. Usulannya kata sebarang pilihan tu ke atas set asas yang terhingga, sebarang pilihan tu ke atas set asas yang terhingga boleh ditulis sebagai hasil darab transposisi. Okay, sebarang pilihan tu ke atas set asas yang terhingga, maksud set X kita tu terhingga banyak yang dikumpul, boleh ditulis sebagai hasil darab transposisi. Okay. For example, F ini sudah pun dalam bentuk hasil darab transposisi. Sebab dia kita dua. Right? Dah memenuhi. Yang ni tak nampak pun sebagai hasil darab transposisi. Bukan masalah masalah sekarang macam mana nak tulis, sebab yang saya sebut tadi, saya baca tadi adalah satu theorem. So dia benar, right? It's true. So the question is how do you go about writing this in terms of hasil darab transposisi? Okay, jawapannya ialah ni dia punya trik. Ambil yang ni dulu, yang ujung ni, 1, 2, tutup. Okay. Boleh saya keliru. Kanan kiri. Pak Anjelo. Empat, 3. Okay.
3. 3 bagi 1. Cuba saya mak. Adakah hasil darab ni menghasilkan ini? 4 bagi 3. Yang ni kekal. Yang ni kekal. So 4 bagi 3. Kan? Lepas tu 3 bagi ke 4. 4 bagi 1. Sini tak ada 1. Okey. Lepas tu 1 nak ke mana? 1 tak ke mana? 1 pergi 4. Tapi sini 4 pergi kedua. Jadi 1 pergi kedua. Right? Cuba kamu buat dari kanan ke kiri. Concentrate ni cuba. Cuba tengok adakah ini benar. Bulat buat 4 bagi 3 dulu. Macam ni. 4 bagi 3 dulu. Dari simbol kita lah kan kita. Sekarang kita lah. Ada bukan darab matrix ni. Ini bukan. Ini kita. Ini bukan darab matrix ni. Bacaannya 2 pergi ke 4. Lepas tu yang ni 4 kekal. 2 pergi ke 4. Right. Lepas tu ulang balik 4 pergi ke 2. Yang ni 2 pergi ke 3. Jadi 4 pergi ke 3. 2 tu intermediate. Okey, cuba tengok ni. Okey. 4, saya nak tahu apa ni, saya nak tengok hasil darab didapat ni atau tidak. 4 pergi ke 3. Yang ni tak mana, maksudnya ni 3 pergi 3 juga. Lepas tu 3 pergi 3. So 4 pergi 3. So hasil darab semua ni kata 4 pergi 3. Lepas tu saya nak tahu 3 pergi ke mana pula. 3 pergi ke 4. 4 pergi ke 1. Kan? Lepas tu 1 kekal. So 3 pergi ke 1. Right? Boleh? Ulang balik. Nak kamu kena buat sendiri, then only you see. Otherwise, kamu akan guna logik saya. Kamu kena guna logik kamu. Kalau contoh lain. Sekali lagi, okey, contoh lain. Alright, terima kasih. 6, 7, 8, 9. Seri. Cuba lagi. Baik sangat juga. Kau pahal? Okey, kita nak tulis dalam bentuk hasil darab transposisi. So, dia punya secara manualnya dahulu, ambil nombor ujung ni, tulis berapa kali? 3 kali. Sebab apa 3 kali? Sebab ada 1, 2, 3 sini. Tulis macam ni dulu. And then we will see why it's true. Right? So, nak ambil nombor ujung ni. 1, 2, 3. 2. Lepas tu, apa saya buat ialah ambil nombor sebelah dia, tak ujung ni, sebelah dia. Maksudnya kita ulang sebelah kiri. Okay. 312 dibaca daripada kanan ke kiri. Jadi 413.
1, 2. Bukan itu. Itu cara susun formula saja. Budak ajar 3 boleh buat, kan? Tapi kamu tahu mesti kena tahu why this is true, right? Okay, so first of all kita kena tahu cara susun lah. Cara susun dah okey. Biasa. Alright, cuba kita tengok mengapa yang bawah ni sama dengan yang atas. Right? Okey. Kamu kena anggap setiap satu ni pilihan tu. Kita nak tengok hasil dalam 3 pilihan tu. 1, 2, 3. Pilihan tu kita ke atas 4 simbol. Satu simbol maksudnya F kita ialah 1, 2, 3, 4 lah. 4 simbol. Alright? So yang ni pilihan tu kita 2 hantar ke 4, 4 hantar ke 2. Yang lain tu senyap, tak bergerak. 1 pergi 1, 3 pergi 3 untuk yang ni. Untuk yang ni 2 pergi 1, 1 pergi 2. Simbol 3, simbol 4 kekal. Super juga lah yang ni lah. 2 pergi 3, 3 pergi 2. Simbol 1, simbol 4 kekal. Alright? Okey, sekarang 2 untuk yang ni pergi 4. Okey, 2 pergi 4. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Okey, 2. Okay, kalau kamu nak, kamu tulis 2 pergi 4. Untuk yang ni 4 pergi ke mana? 4 ada 4. Untuk yang ni 4 dan 4. 4 kekal 4. So akhir sekali 2 pergi 4. Dapat yang ni. Betul. Okey, ulang balik 4. Sekarang saya nak tengok simbol 4 ni pergi ke mana? 4 pergi ke 2. Sebab apa saya beri nama 4? Sebab saya duduk kat sini sekarang. Okay. Untuk yang ni 4 pergi 2. Untuk yang ni 2 pergi 1. Yang ni 1 tekak. So 4 pergi 1. Mana nak tulis? 4 pergi 1. Can you finish off? One. Waduh, jangan awak confident. Sometimes you think you see, but you don't see. Okay. Awak ada kelas apa ni? Ada. Habis tak ada apa-apa? Kuliah Jumaat. Kuliah Jumaat? Kuliah Jumaat tak ada lagi masa ni. Nak kata nak pergi hampa tika pun. Tak ada. Kapit dah kat masjid tu lah. Betul. Kalau kat kampung tu ada kat pergi hampa tika ke apa kan. Ha? Dah sejadah? Tak imam di atas ni. Okey. Sebab hari Isnin ni tak ada kuliah. Okey. Sebab saya nak bagi latihan. Okey. Saya nak kamu buat latihan hari Isnin. Saya nak minta setengah jam. Okey. Ni kira ibadah juga ni. Ha? Sebab apa? Kenapa? Oh, kamu ni macam budak sekolah. Bila dia haji ibu. Kalau ada peristiaran rasmi oleh UKM, boleh. Kalau saya tak boleh. Kata aku tu Awak kan bilik lah masalahnya. Boleh tempat. Kalau kamu boleh cari bilik, saya layan. Email saya. Okey, saya boleh cari bilik, email saya layan. Tak ada masalah. Sebab saya pagi mak saya tak ada apa kecuali pukul 11 lah. So, okey. Mana kita tadi? Sampai ke 1 nak ke 3 tu boleh buat tak? Dah okey lah. Di sini okey? Okey, display. Now, apa special tentang transposisi ni? Iaitu kita dah tengok tadi dia membenarkan semua pilihan tu boleh ditulis sebagai hasil darab transposisi. The next thing we want to do is ini tarikh you salin ni.
suatu pilihan tu dikatakan genap. Dikatakan genap jika ia adalah hasil darab bilangan transposisi yang genap. Okay. Manakala dipilih satu ganjil, jika dodok-dodok ganjil lah. Kan? You understand? Understand mah? So yang ni ini adalah pilihan genap lah. Sebab dia dua transposisi saja, 1, 2. Manakala yang ni ialah pilihan ganjil. Okey. Pilihan ganjil. Inilah pilihan ganjil sebab dia terdiri daripada 1, 2, 3 transposisi. Okey. Hasil darab 3 transposisi. So mana-mana pilihan tu boleh dikelaskan sama ada pilihan genap ataupun ganjil. Alright? Now, here's a big here ni yang saya nak kenalkan sekarang ni. Pungutan ini tarifan baru. Pungutan ke semua pilihan tu genap. Pungutan semua pilihan tu genap membentuk suatu subkumpulan bagi Sn. Okay, membentuk suatu subkumpulan bagi Sn. Clear? That line? Okay. Subkumpulan ini dinamakan kumpulan selang-seling. Selang-seling. Okey. Selang-seling dan ditulis AN. Alternate. Selang-seling. Saya tak tahu mengapa dia panggil selang-seling. Saya terfikir-fikir mengapa. Dalam bahasa Inggerisnya alternative. Alternative satu. Okay. So, okay, let me recap apa kita buat. Sn ialah kumpulan pungutan semua pilihan tu. Kita tahu bahawa pilihan tu sama ada genap atau ganjil. Bergantung sama ada dia hasil darab bilangan transposisi yang genap atau bilangan transposisi yang ganjil. Alright? So, pungutan yang genap itu kita masukkan dalam AN. Okey. Nama dia selang-seling. So, kita masih lagi mencari-cari mengapa dipanggil selang-seling. Tak apalah. Kita ikut orang dulu pada time ni. Later on we will see why. Now, dalam bilangan unsur dalam AN ialah n factorial bagi 2. Separuh daripada Sn. Okay. Bilangan yang genap separuh daripada keseluruhan bilangan. That's one thing. Saya akan bagi latihan, saya akan bagi ringkasan minggu ni punya. Satu lagi subkumpulan
Tak apa, sikit. Sini Jumaat tak ada kelas. Minggu depan tak ada kelas. Jumaat ada kelas. Jumaat ada kelas. So, AN settle. Okey, untuk tarif kita dah settle. Tarifan ni lah. Tarifan ni tak tahu. Sekarang ada lagi satu kumpulan yang kita namakan sebagai DN. 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 DN ni special. Dimension. DN ni ialah okey, dengar. Kumpulan simetri ke atas objek N bucu yang scatter. Objek scatter dengan N bucu lah. Apa? Objek N bucu scatter ke N objek bucu N. Kamu nak yang mana? Bermula sekali. Objek scatter dengan N bucu. Itu yang betulnya. Objek scatter dengan N bucu. Objek scatter dengan N bucu. Kalau N sama dengan 3, apa dia? Objek tu? Segitiga sama sisi. Kalau N sama dengan 4, itu maksudnya objek scatter dengan 3 bucu. Objek scatter dengan 4 bucu. So DN ialah pungutan semua simetri bagi objek tersebut. So dia punya istilah amlah N-gon lah. N-gon. 4 gon tu segi 4 sama. 3 gon tu ialah segi 3 segi sama. Okey. So DN ialah pungutan semua simetri bagi objek tersebut. Saya pasti kamu tertanya-tanya, apa kena dengan pilihan tu? Betul tak? Itu kerja kamu lah, nak balik kena godak. Kena korek sikit. Why? Okey. Mengapa, apa kaitan dengan pilihan tu? Itu sebagai satu jolokan minda. Okey, jolokan minda. Boleh? So hari Senin ni saya tak confirm lagi ada kelas tak ada kelas, tapi apa pun saya buat announcement. Okey, tapi kalau hari Jumaat kalau kamu nak awalkan cari bilik, bagi saya masa. Dan masa tu mesti antara yang pukul 8 pula saya nak pukul 8 apa kan. Oh, okey. Boleh ke terus sana? Mesyuarat fakulti hari Selasa. So hari Khamis berapa bulan? Khamis. Okey, Khamis clear. Khamis. Kita raya haji berapa bulan? 5 hari. Ada cuti lalu juga. Rabu tu boleh? Jangan petang pukul berapa? Kamu decide lah. 10. Kelas berapa 2 jam? Kamu decide, kamu cari bilik. Okey, saya layan. Alright? Okey, sampai sini dulu. Terima kasih. Okey, siapa lagi yang pas ada apa kan? Ada masuk.